Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat menggunakan apa pengisian yang sepatutnya kita teruskan pengajian tadabbur ayat yang berbentuk tema seperti tajuk Yahudi menurut Al-Quranul Karim, namun ada permintaan daripada ramai di kalangan yang mengikuti modul tersebut untuk dibuat pada sesi malam. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung untuk tajuk Yahudi menurut Al-Quran. So kita tukar pada sesi malam insya-Allah. Namun begitu dengan waktu pagi yang ada seperti pagi ini, rasanya sangat rugi kalau saya tidak mengambil kesempatan untuk berkongsi uh, ataupun menggantikan kelas yang sepatutnya malam semalam, Jumaat malam Sabtu. Sepatutnya kita meneruskan pembelajaran menjejaki kisah 25 Nabi dan Rasul, iaitu kisah Nabi Allah Sulaiman. Alhamdulillah pagi ini saya mengambil ruang untuk gantikan kerana seperti saya sebut tadi, kalau tak ganti rasa terkilan jugalah. Bagi pendapat saya rasa macam perlu diisilah dengan waktu pagi, sebab kita sebelum ni dah isi dengan tajuk Yahudi. Baik, tuan-tuan dan puan, saya telah edarkan nota untuk episod yang keempat pagi ni, kisah Nabi Allah Sulaiman. Mari kita lihat terlebih dahulu apakah topik-topik yang berada dalam episod yang keempat dalam kita menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Baik, kita lihat PowerPoint yang saya nak pasangkan, yang saya nak paparkan di sekejap tuan-puan ya. Saya nak, jadi kasih sekejap, saya nak sharekan apa ni, FB pada pagi ni. Okay, sekejap. Okay. Okay, tuan-tuan, adakah nampak slide yang saya paparkan di skrin Zoom ni? Nampak Ustaz? Okay. Ini adalah episod yang keempat, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kenapa kita letak gambar unta kat sini? Sebenarnya tak ada kena-mengena, tapi untuk menunjukkan usaha kita nak menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman, yang mana pusat pemerintahannya adalah di bumi Palestin. So Nabi Allah Sulaiman ini, beliau mewarisi kekuasaan kerajaan bapanya Nabi Allah Daud. Nabi Allah Sulaiman juga mewarisi pangkat kenabian, pangkat kerasulan. Nabi Allah Sulaiman ni juga mewarisi ilmu kitab Taurat dan juga kitab kitab Zabur, kerana Nabi Allah Sulaiman adalah Bani Israel. Jadi mari kita teruskan perjalanan kita mencari menjejaki kehidupan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Allah Sulaiman ini seorang nabi yang Bani Israel zaman kegemilangan, zaman yang cemerlang, gemilang, terbilang. Bani Israel adalah pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ni zaman keemasan lah Bani Israel. Jadi untuk episod yang keempat, kita akan memberi tumpuan kepada 4 topik yang kita letakkan ia mengikut kronologi kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, sebelum saya
sebutkan kronologi untuk episod yang keempat. Izinkan saya ulang kembali episod yang ketiga yang telah kita lalui pada Jumaat malam Sabtu yang lalu. Ni pada minggu lepas. Okey, pada episod ketiga, kita telah pun mengetahui bahawa para jin ini mereka telah berkhidmat sepenuh tenaga mereka kepada Nabi Allah Sulaiman, buat bangunan ke, buat monumen ke, membuat pinggan-pinggan yang besar ke, tungku-tungku kawah yang besar. Okey, kemudian kita juga telah menjejaki Nabi Allah Sulaiman ini adalah pernah di zamannya membuat penyelenggaraan, membuat menambah baik Masjid Al-Aqsa, dan kita telah sebutkan tiga permintaan Nabi Allah Sulaiman setelah beliau selesai membina Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Allah Sulaiman, Allah ceritakan beliau berjalan bersama dengan para tenteranya di kalangan jin, ada di kalangan manusia dan juga di kalangan burung. Namun begitu, didapati burung Hudhud itu tidak semasa perjalanan ini Nabi Allah Sulaiman melalui satu lembah semut. Ini telah kita sebutkan yang mana ada 100 semut ini, seekor ratus semut ini, beliau memerintahkan anak buahnya supaya masuk ke dalam sarang. Daripada kisah ini kita dapat belajar Nabi Allah Sulaiman, Allah bagi mukjizat kepada beliau. Beliau dapat mendengar apa yang tidak didengari oleh tentera-tenteranya. Kisah semut inilah menjadi nama kepada surah semut. Menjadi kepada surah semut. Sebab tu surah An-Naml juga dinamakan sebagai surah Sulaiman kerana ayat yang paling banyak diceritakan oleh Allah tentang Nabi Allah Sulaiman dia berada dalam surah semut. Baik, kemudian Nabi Allah Sulaiman meneruskan perjalanan, beliau mendapati ketiadaan burung Hudhud. Rupa-rupanya burung Hudhud itu dalam masa yang singkat daripada Palestin dia terbang pergi ke Yaman, ke satu tempat namanya Sabah. So dekat situlah burung Hudhud dia menemukan seorang ratu yang kita letakkan dia sebagai istilah Ratu Sabah. Yang ratu ini dia memiliki, dia adalah seorang pemaisuri. Dia juga adalah merupakan raja yang mana dia mempunyai ramai tentera-tenteranya, dia mempunyai singgasana yang sangat besar. Namun begitu sayangnya Ratu Sabah itu telah disesatkan oleh iblis. Mereka tidak menyembah Allah yang Esa, mereka tidak beribadah kepada Allah yang Esa, tetapi mereka telah menyembah matahari. Jadi maklumat itu telah diceritakan oleh burung Hudhud kepada Nabi Allah Sulaiman setelah Nabi Allah Sulaiman memeriksa ketiadaan burung Hudhud. Dan kita tahu pada episod yang ketiga, burung itu sendiri mengetahui akan kebenaran Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Burung itu mengetahui tentang Allah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dia percaya sepenuhnya kepada apa yang dilaporkan oleh burung Hudhud itu? Jawapannya kita akan temukan pada episod yang keempat pada pagi ini. Nabi Allah Sulaiman tidaklah menolak sepenuhnya apa yang disampaikan oleh burung Hudhud itu dan tidaklah menerima secara sepenuhnya apa yang dilaporkan
oleh burung Uhud itu. Maka Nabi Allah Sulaiman mengambil jalan, dia nak membuat verifikasi. Dia nak tentu sahkan dulu. Dia nak buat pengesahan. Betul ke apa yang disampaikan oleh burung tersebut? Apabila Nabi Allah Sulaiman dia mendengar ada satu ratu yang hebat yang telah menyembah selain daripada Allah, maka dengan maka dengan dengan kehebatan yang Allah beri kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman itu juga merupakan seorang tentera yang hebat seperti mana bapanya, kan. Nabi Allah Sulaiman memiliki tentera di kalangan para jin, di kalangan para burung. Dalam masa yang sama, Nabi Allah Sulaiman dia nak verify betul ke burung Uhud ini kata. Maka burung Uhud itu, kalau kita tengok dekat carta alih ni, Nabi Allah Sulaiman memerintahkan burung Uhud itu membawa surat dari Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okay. Surat itu panjang mana? Surat itu ada maklumat apa? Inilah yang kita akan menjejaki di dalam surah semut. Okay. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Ratu Sabah itu setelah menerima surat yang telah dibawa oleh burung Uhud? Dia apa yang dia baca surat itu dan apa reaksi dia, apa yang dia lakukan. InsyaAllah kita akan jejaki maklumat itu pada episod kali ini. Dan Ratu Sabah itu mengambil tindakan tak nak berperang, tetapi dia mengambil tindakan secara diplomasi, iaitu dengan menghantar hadiah yang sangat mahal, hadiah yang sangat berharga kepada Nabi Allah Sulaiman. Kenapa dihantar hadiah? Apa hadiah itu? Dan adakah Nabi Allah Sulaiman menerimanya? Dan Nabi Allah Sulaiman setelah menerima delegasi yang mewakili Ratu Sabah itu, Nabi Allah Sulaiman telah meminta kepada pembesar-pembesarnya untuk membawa singgasana Ratu Sabah itu ke tempat beliau sebelum Ratu Sabah bersama dengan delegasinya masuk bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Empat perkara inilah yang kita akan huraikan pada episod yang keempat. Okay, keempat kronologi ini, carta alir ini, okay, semuanya kita merujuk dalam surah yang ke-27, iaitu surah Semut ataupun surah Sulaiman alaihi salatu wassalam, bermula ayat nombor 27. Kita lihat terlebih dahulu ayat 27 sehingga ayat 35, muka surat 379 di dalam Al-Quranul Karim, untuk kita membincangkan bagaimana burung Uhud itu membawa surat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Inilah kehebatan Al-Quran. Dan kita seperti menonton cerita. Pagi ini kita mendengar, kan, tapi kita tak nampak depan mata lah. Kita dapat melihat cerita ini, storytelling ini
melalui pintu hati kita. Kita dapat bayangkan, gambarkan kan tentang apa yang sedang berlaku. Al-Quran membawa kita pergembaraan ke masa yang telah berlalu lama. Dan kita tahu Nabi Al-Sulaiman apa pusat pemerintahnya adalah di Palestin. Jadi ada kaitan dengan tajuk kita juga yang sebelum kita cerita tentang Yahudi. Baik. Ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Berkata Nabi Allah Sulaiman kepada siapa ni? Kepada burung Uhud itu. Akan kami lihat, maknanya Nabi Allah Sulaiman ni dia nak semak dulu, betul ke burung tu cakap? Betul ke alasan dia tak datang dekat apa pembarisan kumpulan para tenteranya? Nabi Sulaiman kata apa? Kami akan cek dulu, kan? Apakah kamu burung berkata benar ataupun kamu ni berdusta? Nabi Sulaiman dia mengambil tindakan membuat semakan terlebih dahulu. Okey. Cara dia bagaimana? Maka Nabi Allah Sulaiman pada ayat nombor 28 telah memerintahkan kepada burung itu, okey, membawa satu risalah, surat lah. Okey. Dan untuk bawa surat itu ada 4 perintah Nabi Allah Sulaiman kepada burung Uhud itu. Burung Uhud itu boleh bercakap ke? Dia boleh faham ke arah Nabi Sulaiman? Kita kata memang iya. Bukan sekadar Nabi Allah Sulaiman itu boleh memahami ucapan semut, kan? Tetapi juga boleh berkata-kata dan memahami apa yang burung Uhud itu berkata. Dan burung Uhud itu faham. Okay. Nabi Allah Sulaiman kata kepada burung itu, Idhab bi kitabi hadha. Ini perintah nombor 1. Pergilah engkau dengan membawa suratku ini. Okay. Kemudian perintah yang kedua, fa'alqih ilaihim. Lalu jatuhkanlah surat itu kepada mereka. Kepada mereka tu adalah merujuk kepada Ratu Sabak lah, mewakili apa tentera-tenteranya. Okey, perintah nombor 2, bawa tu dari mana tau? Daripada Palestin nak pergi ke Yaman. Berapa ribu kilometer tu burung tu nak bawa? Larat ke burung ni bawa? Kita dah sebut dah pada episod yang ketiga sebelum ini kan. Bagaimana burung itu boleh pergi ke Sabak, ke Yaman tu dalam keadaan yang punya laju tu, lepas tu boleh patah balik. Kan setelah Nabi Allah Sulaiman tanya, mana burung ni? Dia boleh datang tidak beberapa lama setelah Nabi Allah Sulaiman bertanya. Itulah. Kan? Inilah dipanggil kekuasaan Allah yang kita tak tahu pun sebenarnya macam mana tahap kelajuan burung itu. Tak tahu. Wallahu alam, Allah tak cerita. Tapi yang pasti kalau Nabi Sulaiman pusat pemerintahannya ada di Palestin sebab dia membina Baitul Maqdis kan. Masjid Al-Aqsa tu maksudnya dia akan hantar ke Yaman lah burung tu nak bawa. Okey. Kemudian Nabi Sulaiman kata jatuhkan surat tu. Jatuhkan. Bukan surah depan-depan. Bukan burung tu bawa Ratu Sabak tu pegang burung tu tak. Tapi jatuhkan. Perintah ketiga, summa tawalla anhum. Nabi Sulaiman kata apa? Kemudian berpalinglah dari mereka. Maknanya Nabi Allah Sulaiman suruh burung itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyikan diri kamu. Jauhkan daripada mereka. Okey. Jauhkan tu maksudnya jauh bukan bermakna Nabi Sulaiman suruh balik. Tak. Tapi Nabi Sulaiman minta dia jauhkan tu maksudnya duduk dalam jarak yang jauh daripada mereka. Untuk apa? Perintah nombor 4. Fanzur
madza yarji'un. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bincang, apa reaksi mereka setelah mendapat surat itu. So maknanya burung tu dia kena jadi macam, dia kena jadi spy lah. Dia kena tengok, perhatikan apa reaksi Ratu Sabah itu dengan tentera-tenteranya, kan? So ini adalah cara Nabi Allah Sulaiman membuat, nak menyemak apakah burung itu berkata benar atau tak berkata benar. Rupanya burung itu berkata benar lah, kita tahu pun, kan? Okey. Lepas tu apa lagi yang berlaku? Kita masuk kepada kronologi yang kedua. Ratu Sabah itu menerimalah surat itu yang telah dilemparkan oleh burung Orhud itu. Okay. Kita lihat apa isi kandungan surat tu. Surat rasmi tu macam mana bentuknya. Okay. Maknanya kita tengok apa yang Ratu Sabah itu lakukan. Qalat, berkatalah Ratu Sabah itu, ya ayyuhal mala, wahai para pembesar. Okay, kita tahu dia adalah seorang ratu, dia queen. Dia hebat. Dia tanya pada para pembesar dia, ini sesungguhnya aku, ulqiya ilayya kitabun karim, telah dijatuhkan kepadaku sebuah catatan, surat yang karim, yang mulia. Kenapa Ratu Sabah ini dia mengatakan surat itu surat yang mulia? Yang hantar tu burung je, kan? Bukan hantar tu macam, kalau macam zaman kita nak tahu surat itu surat yang penting ke, dia akan ada surat berdaftar, betul tak? Surat yang berdaftar, kan? Surat yang khas lah, kan? Mahkamah panggil ke, pembesar-pembesar panggil ke, ada surat tulis, surat rasmi daripada kerajaan Malaysia ke, mungkin ada tulis surat sulit ke. Wallahu ta'ala a'lam, kenapa Ratu Sabah itu dia mengakui surat didapat tu bukan surat yang biasa-biasa, tapi surat yang mulia. Wallahu a'lam. Adakah Ratu Sabah ini dia sudah mendengar, mengetahui kewujudan kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, sehingga dia tahu surat itu datang daripada seorang raja? Macam mana kita tak tahulah. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita mendapati Ratu Sabah itu mengakui surat ini surat yang mulia. Dia cakaplah kitabun karim. Mungkin tak tahulah, kita tak diberitahu oleh Allah adakah surat tu ada cop mohor ke. Wallahu ta'ala alam. So kita tak boleh nak disiplin kita. Kalau Allah tak beritahu dengan lanjut, Nabi tidak menceritakan, maka kita sebaik-baiknya kita tak ulaslah. Kita tinggalkan maklumat bagaimana dia mengetahui surat itu adalah surat yang mulia. Okay, wallahu ta'ala alam. Yang ni saya tak mampu nak memberikan huraian. Walaupun ada para ulama kata Ratu Sabah tu dia dah tahu dah kewujudan Sulaiman ni sebagai seorang raja. Tapi kalau kita baca ayat ini, dia tak tahu surat tu daripada siapa. Tak tahu lagi daripada raja mana, kan? Sebab dia umum. Sebab lepas ayat ni baru tahu dalam surat tu ada nama Nabi Sulaiman. Jadi saya tinggalkan maklumat ini, wallahu ta'ala a'lam. Okay. Kemudian bacalah, bukalah surat tu, baca. Ada dua, ada satu larangan dan ada satu perintah daripada Nabi Allah Sulaiman. Tapi mula-mula surat tu ditulis apa? Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ia adalah surat dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya isinya adalah
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Kalau kita baca surat ni kan, ditulis penamanya Sulaiman, pengirimnya dari Sulaiman. So kalau kita tengok ayat ini, ditulis pengirimnya dari Sulaiman dekat, kalau kita belajar surat rasmi kan, kalau surat rasmi, pengirim namanya di atas ke penerima namanya di atas? Kalau kita tulis surat rasmi, ha? Surat rasmi macam mana? Dah tak ingat dah. Saya baru tak ingat dah. format format surat rasmi macam mana kan. Okey. Tapi kalau kita baca pada ikut susunan ayat tu, dia tulislah kan, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis dulu daripada siapa pengirimnya, Sulaiman. Lepas tu ditulis kandungannya. Maksudnya kita nak tulis dia punya tujuan surat tu kan, tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ada yang bagi jawapan tu. Pengirim dan penerima di atas. Pengirim dulu ke atau penerima dulu kan? Okey. So, ditulis kalimah bismillah. Maknanya, kalimah bismillahirrahmanirrahim ini sudah pun dikenali pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, kemudian masuk kepada isi kandungan surat itu. Dua je maklumat itu. Pertama, perintah pertama dalam bentuk larangan. Nabi Allah Sulaiman kata apa? Allah ta'alu alayya. Nabi Allah Sulaiman kata, jangan kamu, wahai Ratu Sabak, dengan anak buah kamu, berlaku sombong terhadapku. Nabi Allah Sulaiman bagi warning, bagi amaran dalam surat tu. Kan, sebab, ingat tak? Kan burung tu bagi tahu, dia ada ramai tentera, dia punya singgahsana, dia sangat apa, sangat besar tu. Okey. Kemudian, Nabi Allah Sulaiman, penyataan yang kedua, dia memerintahkan kepada Ratu Sabah itu buat apa? Wa'tuni muslimin. Datang kepada aku. Maksudnya Nabi Sulaiman kata apa? Nabi Allah Sulaiman minta mereka jumpa Nabi Allah Sulaiman. Serahkan diri mereka kepada Nabi Allah Sulaiman. Tapi datang itu dalam keadaan muslimina. Sebagai orang yang telah berserah diri. Maknanya mereka datang dalam keadaan mereka kena menganut agama Islam. Jelas ya? Untuk dua arahan Nabi Allah Sulaiman kepada Ratu Sabah itu. Termasuk surat itu ditujukan kepada semua tentera ataupun kita kata pembesar-pembesar Ratu Sabah itu. Maknanya Nabi Sulaiman perintah mereka datang jumpa Nabi Allah Sulaiman. Tapi datang dalam keadaan mereka kena menjadi seorang yang Islam. Jadi datang dalam keadaan tidak sombong, tidak merasa kamu kuat. Okey, ini Nabi Allah Sulaiman ni dia gertaklah dia bagi amaran. Okey. Jadi adakah jadi kita nak tengok yang berikutnya, apa lagi yang dilakukan oleh Ratu Sabah itu. Okey. So ayat nombor 32, Ratu Sabah itu menyampaikan isi kandungan surat tu. Dia kata, qalat, dia berkata, Ratu Sabah itu berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar. Aftuni, berilah aku pertimbangan. Ayat ni, kalau kita baca aftuni kan, aftuni ni, dia dekat dengan perkataan ifta', iaitu bagi fatwa. Masalahnya macam, korang kena bagi aku satu usul, yang bukan usul yang biasa-biasa ni. Berilah aku pertimbangan. Fi amri, dalam urusan aku ini. Urusan apa? Setelah dia membaca dua arahan daripada Nabi Allah Sulaiman yang kita baca tadi itu. Kenapa dia nak sampaikan maklumat itu kepada para pembesarnya?
Dia kata, ma kuntu qati'atan amra. Dia kata, aku tak pernah nak buat sesuatu keputusan melainkan hatta tashhadun, sebelum kamu berada dalam majlisku. Maksudnya Ratu Sabak ni kata dia tak pernah nak gazetkan, tak pernah nak kuat kuasakan sesuatu apa pun hukuman, dia kena buat minta dulu. Ni dia macam macam bincang bersama dengan ahli kabinet dia lah, contoh kan. Sebelum nak diluluskan usul, betul tak? Dia akan bincang dulu. Itulah yang Nabi Allah, itulah yang Ratu Sabak tu nak katakan kepada kita. Okey. Maknanya Ratu Sabak tu bagi tahulah apa arahan yang diterima dalam surat Nabi Sulaiman tu. Adakah arahan itu saja? Kalau kita baca Al-Quran, tu je lah. Kan? Maknanya surat yang dibawa oleh Wuruk Uhud tu sikit pendek je lah, kecil je lah surat itu kan. Okey. Kemudian, apakah usul daripada majlis kabinetnya Ratu Sabak ni? Okey, mereka bagi usul apa? Mereka usulkan, qalu, mereka menjawab, iaitu al-malak, pembesar Ratu Sabak kata, nahnu, kita ni, ulu quwwatin, adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, wa ulu ba'sin syadidin, dan kita juga adalah memiliki keberanian yang tinggi. Pembesar-pembesar ni, kalau kita nak tengok pada ayat ni, mereka mengusulkan apa? Perang terhadap Nabi Allah Sulaiman. Dia usulkan perang. Dia kata, kita kan banyak tentera, kita kan kuat, kita kan berani. Kemudian, pembesar-pembesar ni, walaupun mereka mengusulkan, mereka juga meminta keputusan mu'tamad daripada Rasul Sabak lah. Lepas tu dia kata, dia kata, wal amru ilaiki, dan keputusan berada di tanganmu. Fanzuri madza ta'murin, maka lihatlah apa yang kamu akan perintahkan. Maksudnya, walaupun pembesar-pembesar Ratu Sabak ni, dia memberikan usul kan supaya berperang, mengambil tindakan, tak payah menerima arahan Nabi Sulaiman itu untuk menyerah diri, lepas tu nak menganut agama Islam, tapi ambillah tindakan berperang. Okey, tindakan itu diterima atau tak terima, dia bergantung kepada keputusan Ratu Sabak itu. Soalannya mereka kata apa? Kami ni yang menurut perintah, bersiap sedia menunggu apakah engkau terima usul ini ataupun tidak. Okay. Mari kita menjejaki lagi apakah yang ada dalam pemikiran Ratu Sabak itu. Adakah dia menerima usul untuk pergi berperang dengan Nabi Allah Sulaiman? Ayat yang berikutnya Allah cerita 34. Qalat, Ratu Sabak itu berkata. Okay. Agak-agak tuan-tuan boleh bayangkan tak? Boleh visual tak kan? Kalau kita tengok macam kalau cerita ni buat filem lah kan. Boleh bayangkan tak macam mana Ratu Sabak tu reaksi dia? Mungkin dia berbunang mandil ke kanan ke kiri ke. Kan Allah cerita pada kita ni. Ni kita kena letakkan macam cerita empire yang besar ni, bukan orang biasa ni. Ni Ratu Sabak ni yang hebat ni. Okay. Dia mengatakan, innal muluka, dia kata sesungguhnya raja-raja ni, idza dakhalu qaryatan, apabila mereka berjaya memasuki sesuatu negeri, sesuatu kota, sesuatu negara, afsaduha, nescaya mereka akan membinasakan negara yang mereka masuk tu.
wa ja'alu a'izzatan ahliha, dan akan menjadikan penduduk negara itu, negeri itu, azillatan, menjadi yang mulia, menjadi hina. Maknanya Ratu Sabah ni dia tak bagi keputusan lagi, tapi dia sudah bagi seperti isyarat. Isyarat awal dia tu, dia cakap, kita kan tahu kan, kalau mana-mana raja, raja tu maksudnya raja yang pergi berperang dengan tentera-tentera dia, kalau dia masuk dalam mana-mana negeri yang dia berjaya tawan, dia akan binasakan negeri itu. Maksudnya negeri itu asalnya bertamadun, dia habis dimusnahkan. Musnahlah semula kan. Bangunan ke apa kan. Lepas tu, penduduk-penduduk dia yang mulia boleh menjadi hina, iaitu menjadi seperti tawanan perang. Lepas tu, Ratu Sabak ni kata, wa kadzalika yaf'alun. Macam itulah yang akan mereka lakukan. Jadi ayat ini seolah-olah Ratu Sabak ni dia macam nak kaitkan juga tentang kalau Nabi Sulaiman datang berperang dengan mereka, mereka boleh jadi seperti ini. Ini sangkaan Nabi Allah Sulaiman, Ratu Sabak tu kepada Nabi Sulaiman. Mereka tak tahu lagi Sulaiman tu tak seperti itu. Tapi kalau ikut kebiasaan, kalau berperang macam itulah yang berlaku. Okey. Maknanya kenapa Ratu Sabak ni dia cakap macam ni? Kenapa dia tak terima je sahutan apa usul daripada para tentera dia? Adakah kerana mereka tak pernah berperang sebelum ni? Ataupun adakah pernah sejarah mereka pernah ditawan? Wallahu alam. Kita tak kita tak tahu sebenarnya macam mana ucapan ini disebutkan oleh Ratu Sabah tu, kan? Tapi kalau kita tengok isyarat dia macam kalau kita faham pada ayat yang berikutnya nanti, yang dia hantar hadiah tu kan, sebenarnya Ratu Sabah ni dia tak nak sebenarnya menerima, sebenarnya Ratu Sabah ni dia tak nak menerima usul pembesar-pembesar dia tu yang suruh pergi berperang tu. Tapi sebab dia takut kalau mereka kalah akan jadi macam ni lah. Kan habis tempat tu, habis Sabak tu, nanti mereka akan menjadi tawanan. Okey. Apakah maklumat lanjut yang nak disampaikan oleh Ratu Sabak tu? Dia kata, wa ini mursilatun ilaihim bihadiyatin. Dan sesungguhnya aku akan hantar utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Bihadiyatin, hadiah. Kita orang Melayu pun sebut hadiah, hadiah. Hadiah ni adalah ayat Quran. Bahasa Arab, hadiah. Lepas ni kita kena sebut hadiah tu macam ada sabdu lah. Beri apa? Hadiah. Bihadiyatin. Okay. Ini menunjukkan Ratu Sabak tu dia tak nak berperang. Cuma kita tak tahulah sebab apa dia tak nak berperang tu. Adakah dia seperti mengetahui kehebatan tentera Nabi Allah Sulaiman? Kan? Adakah dia dah tahu Nabi Sulaiman ni ada tentera di kalangan jin? Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu saya tak beranilah untuk membuat apa macam andaian-andaian tu. Yang inilah yang kadang-kadang kita yang belajar Quran ni, ada setengah penulis, kadang penyampai yang suka membuat andaian-andaian, yang andaian-andaian itu tak dapat dipastikan betul ke andaian seperti itu. Macam kita nak kata macam kenapa Ratu Sabak ni dia tak nak ambil menerima usul berperang tu. Betul tak? Kalau dia pergi berperang,
apa jadi. Wallahu alam. Itu kita tak tahu. Sama ada dia sudah mengetahui kehebatan tentera Nabi Sulaiman ataupun Ratu Sabah ini seorang yang bijaksana, dia tak nak dia tak nak ambil jalan berperang buat apa, kan? Nanti akan terbunuh, berlaku kecederaan, kan? Wallahu taala alam. Yang tu saya tak dapat nak cerita, nak sahkan andaian itulah. Lepas tu kita kena sebut apa yang Allah tidak jelaskan dalam Quran, kita katakan wallahu taala. Tak boleh nak buat apa-apa andaian. Sebab kalau kita buat andaian, soalannya kita seperti tahu. Tak boleh buat andaian kalau ada clue ataupun dia panggil, kalau ada bahasa dia, kalau ada qarinah dia, isyarat pada ayat-ayat lain, tak apa. Yang ni kita tak tahu. Allahu ta'ala alam. Ratu Sabak ni dia seorang yang bijaksana sebenarnya. Nanti kita akan tahu ketika dia datang jumpa kepada Nabi Allah Sulaiman, dia akan, Nabi Allah Sulaiman uji dekat dia tu, kita akan dapati memang dia seorang yang bijaksana. Okey. Maknanya Ratu Sabak tidak menerima usul para pembesarnya untuk pergi berperang, tetapi Ratu Sabak tidak juga menolak usul itu pun sebenarnya. Dia ada cara yang satu lagi, dia nak pergi survey dulu. Macam mana Nabi Sulaiman ni pijak Ratu Sabak ni. Cara dia nak survey, dia nak tengok macam mana Nabi Sulaiman ni, karakter dia macam mana. Kan? Dia kata, kita pergi hantar hadiah kepada Nabi Sulaiman. Lepas tu, kenapa nak hantar hadiah tu? Dekat sini dia punya strategi dia. Fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Kita akan tunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maksudnya apa? Ratu Sabak ni, dia nak survey dulu. Dia nak recce macam mana ni. Ratu Sabak tu, dia tak ada tentera macam burung kan. Kalau dia ada jin ke, dia hantarlah jin dia pergi survey. Kan? Pergi selidik dulu. Kan? Recce dulu, tengok. Macam mana kekuatan Nabi Allah Sulaiman ni. Kan? Hebat tak dia? Kita, tak adalah. Dia hantar manusia biasa pergi, bawa hadiah. Kenapa dia bawa hadiah? Dia nak tengok balik. Kalau nak kenal Sulaiman ni, macam mana karakter dia, dia baik ke, dia buruk, dia zalim ke, raja yang macam mana ni, kita tengok hadiah yang kita hantar tu. Dia ambil ke, dia tak ambil ke, ataupun apa yang berlaku seterusnya. Bijak Ratu Sabak ni, kan. Kemudian pergilah delegasi membawa hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Hadiah apa? Wang emas ke, barang perak ke, kan? Wallahu ta'ala alam. Yang ni saya tidak ada maklumat berkenaan dengan itu kerana Allah tidak memberitahu. Nabi SAW pun tidak menerangkannya. Maknanya kita tak perlulah mengambil masa untuk mencari hadiah apa yang dihantar oleh Ratu Sabah. Sebab Nabi Sulaiman, kita tahu dia hebat kan? Dan tu apa? Wallahu alam. So, sampailah delegasi membawa hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi kita lanjutkan rujukan ayat yang seterusnya, 36 dan 37 muka surat 380. Okey. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti dengan baik, jelas, atau ada sebarang persoalan sebelum saya lanjutkan. Jelas, Ustaz. Yang lain-lain macam mana? Alright.
Okey, saya lanjutkan. Okey. Falamma, tengok siapa hantar mesej di sini ni. Abu Azizah kata alhamdulillah jelah. Nik Sum kata, kau Nik Sum kata jelah alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Falamma ja'a Sulaimana. Okey. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Allah Sulaiman. Okey. Sebelum tu mungkin ada yang bertanya, burung Hudhud tu dia buat apa lepas tu? Betul tak? Adakah rancangan nak membawa hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman ni, Nabi Allah Sulaiman dah tahu terlebih dahulu sebelum delegasi tu sampai, atau macam mana? Wallahu ta'ala alam. Burung tu buat apa, Ustaz? Nak tanya, burung tu dia buat apa? Adakah burung tu stay dekat, dia stay je dekat Sabak tu? Wallahu ta'ala alam. Saya cerita burung tu dia tamat takat yang 4 arahan Nabi Sulaiman tu je lah. Apa yang berlaku kepada burung tu? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang pasti, burung itu berkata benar. Betul tak? Sebab delegasi ni dah sampai lah. Bawa hadiah ni, maknanya benarlah burung Uhud tu cakap tentang kewujudan Ratu Sabak tu. Tapi apa jadi kepada burung tu? Wallahu ta'ala alam. Allah tak ceritakan kepada kita. Adakah burung tu dia mendapat hadiah daripada Nabi Allah Sulaiman? Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu apa-apa. So, kisah burung tu sebenarnya memang setakat itu saja Allah memberitahu kepada kita semua. Okey. Jadi, sampailah utusan yang dikirim oleh Ratu Sabah itu kepada Nabi Allah Sulaiman. Kemudian, Nabi Allah Sulaiman memberikan reaksi terhadap utusan itu. Nabi Allah Sulaiman kata, qala, dia berkata, atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Nabi Sulaiman tolak hadiah itu sebenarnya. Nabi Sulaiman menolak hadiah itu. Sebab apa dia tolak, tuan? Kalau diterima, kalau kenapa kenapa kalau diterima, sebab Nabi Allah Sulaiman tujuan dia apa? Dia nak suruh Ratu Sabah itu dengan pembesar-pembesar dia masuk Islam. Mereka mesti datang kepada Nabi Sulaiman untuk masuk Islam. Jadi kalau dia menerima hadiah tu, mungkin akan berlakunya rasuah. Sebab para ulama tafsir kata hadiah itu sebenarnya untuk rasuah. Jadi Nabi Sulaiman tolak hadiah tu. Cara ditolak, dia beritahu, hadiah yang kau beri kepada aku dari sudut harta ni, dia kata kan, takkan dapat macam Nabi Sulaiman kata apa, harta yang kau beri kepada aku ni takkan dapat memberikan apa-apa manfaat, takkan boleh tolak, takkan boleh hilangkan apa macam kita kata tujuan sebenar Nabi Allah Sulaiman tu kan. Tak boleh nak rasuah dia lah, dia kata. Sebab apa dia kata? Harta yang kau bagi ni, hadiah yang kau beri ni, nak dibandingkan dengan apa yang Allah beri kepada aku ni, tak ada apa pun hadiah kamu ni. Tak bernilai apa pun hadiah kamu ini. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi kamu je rasa macam kamu hebat. Oh, kamu boleh bawa hadiah ya, nak rasuah aku kan. Kata Nabi Allah Sulaiman kepada mereka. Tuan-tuan, hadiah daripada raja ni bukan sikit-sikit tau. Terbayangkan macam kisah apa tu, bekas mufti wilayah kan, bekas menteri agama kita. Siapa tu? Sahibul Fadilah, Dr. Zulkifli Al-Bakri kan dia lelong jam yang dia dapat daripada kerajaan Arab Saudi. Apa harga jam tangan dia tu? 40,000 kan? 40,000 tak silap saya. 40 saya pun tak ingat isu baru ni. Betul, jam Rolex tu.
dia dapat pada kat Saudi. Berpuluh ribu kan jam tu. Kita ni dah kalau beli jam, ya Allah, beli 300. Casio ni pun rasa, ya Allah, dah mahal dah 300. Kan? Pun dah rasa bangga dia pegang jam. Betul tak? Ada lah. Tapi kalau raja bagi agak-agak lah. Kalau Ratu Sabak tu kada bawa hadiah. Fish. Tentu hadiah yang bukan kaling-kaling lah. Tapi tetap tidak menggugat sedikit pun prinsip Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kan? Apalah sangat hadiah itu daripada apa yang telah Allah beri kepada Nabi Allah Sulaiman. Betul tak? Nabi Allah Sulaiman boleh menguasai angin. Nabi Allah Sulaiman menguasai para jin, para syaitan. Nabi Allah Sulaiman boleh memahami bahasa apa semut, boleh memahami, boleh berdialog dengan burung. Nabi Allah Sulaiman apa lagi memiliki kuda-kuda yang hebat. Nabi Allah Sulaiman apa lagi? Uh, Nabi Allah Sulaiman uh, Nabi Allah Sulaiman apa lagi? Apa dia mempunyai biji timah, logam yang sentiasa mengalir daripada dia kan, logam-logam yang kita belajar sebelum ni kan, yang mengalir, Allah alirkan dia dengan sumber asli seperti logam tu. Jadi Nabi Allah Sulaiman tidak menerima hadiah itu dan dia minta hadiah itu buat apa? Dikembalikan pada ayat nombor 37. Nabi Sulaiman kata apa? Irji' ilaihim. Kembalilah kepada mereka. Nabi Sulaiman kata, bawa balik hadiah kamu dulu. Bawa balik kepada yang mengirimkannya. Okey. Kemudian Nabi Allah Sulaiman dengan bersungguh-sungguh dia mengatakan falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak ada kuasa melawannya. Okey, Nabi SAW beritahu dan ikutkan solusi pertama, nak Ratu Sabak tu kena datang jumpa dengan Nabi Allah Sulaiman dalam keadaan mereka nak menyerah diri untuk masuk pada agama Nabi Allah Sulaiman tu. Jadi apabila mereka bagi hadiah untuk rasuah Nabi Allah Sulaiman, kan, seolah-olah mereka nak minta supaya tolaklah arahan yang dalam isi kandungan surat tu. Tapi Nabi Sulaiman tak terima. Nabi Sulaiman kata, kalau macam tu kami je akan datang. Kami je pergi tempat kamu. Akan membawa bala tentera yang tak ada siapa yang sanggup untuk lawannya. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً. Dan kalau kami sampai membawa tentera yang hebat, kami akan halau mereka dari negeri itu dengan keadaan mereka berasa dalam keadaan mereka hina. وَهُمْ صَغِرُونَ. Dan mereka akan menjadi lebih hina. Mereka akan menjadi hina dina. Kata Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman gertaklah. Yelah, dia makin, Nabi Sulaiman bertambah tegas kan. Boleh dia nak pergi hantar rasuah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka apa yang tindakan yang dilakukan oleh Ratu Sabah itu setelah dia menerima kembali, kan sebelum ini kan Ratu Sabah kan dia ada strategi kan, hantar hadiah tu nak tengok apa yang berlaku kepada hadiah dia tu, kepada utusan dia. Okey. Selepas ayat 37, Allah tak ceritalah kepada kita utusan tu cakap apa reaksi Ratu Sabak tu. Tapi kalau kita baca pada ayat yang berikutnya nanti, kita akan dapati Ratu Sabak tu memang akan datang jumpa Nabi Allah Sulaiman. Okey. Ini bermakna Ratu Sabak itu kita tak tahulah sebenarnya apa trik dia, apa sebenarnya strategi dia hantar hadiah dengan utusannya tu kan. Apa dia nak tengok sebenarnya. Wallahu ta'ala alam.
Ada para ulama kata, ni ulama ulas lah, kalau raja itu baik, dia takkan ambil hadiah tu. Ha. Maksudnya kalau raja yang ambil hadiah tu memang raja yang apa yang rajin kepada harta lah. Tapi kalau raja tu tak ambil hadiah tu, maknanya raja tu memang bukan orang biasa ni. Kan mana orang tak nak dapat hadiah yang bernilai macam tu kan? Siapa tak nak kaya? Ah, Mungkin itu yang dicari oleh Ratu Sabah itu, hasil daripada hadiah yang dikembalikan semula kepada beliau. Okay. Apa lagi berlaku setelah itu? Adakah Nabi Allah Sulaiman betul-betul pergi ke Sabak, ke Yaman, membawa tentera dia yang hebat? Kalau kita baca pada ayat yang selepas 37, iaitu bermula ayat 38 sampai 40, kita akan dapati Nabi Allah Sulaiman dia tak pergi pun. Maksudnya dia tak pergi menyerang kerajaan Sabak di Yaman. Walaupun kalau Nabi SAW pergi, kita boleh kata memang habislah kerajaan Sabak tu. Kan? Ah, Ini juga menunjukkan bahawasanya Ratu Sabak tu dia nak datang lah. Betul tak? Kan tadi surat tadi kata dia kena datang. Jadi kalau Nabi Sulaiman tak pergi, macam macam mana kita tahu dia tak pergi? Kita kena baca ayat 38 sampai ayat 40. Okay. Sekarang ni belum selesai lagi kisah surat tu, sebab surat tu minta Ratu Sabak kena datang. Okay. Jadi ayat 38, untuk kita dapat sambungan cerita dia, Nabi Allah Sulaiman dia berkata, Qala ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, ayyukum ya'tini bi'arshiha. Siapa di antara kamu ni, ramai-ramai ni, yang sanggup, itu yang boleh membawa arshiha, singgah sananya kepada aku, qabla ayatuni muslimin, sebelum mereka datang kepada aku nanti sebagai seorang yang sudah memeluk Islam. Ayat ni menunjukkan Nabi Sulaiman dia tak pergi membawa bala tentera dia menyerang daerah Sabah itu. Tetapi ayat ini menunjukkan Ratu Sabah itu setuju untuk dia bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman seperti isi kandungan surat yang telah dibawa oleh buruk Uhud itu. Ayat ini menunjukkan Nabi Allah Sulaiman ni dia nak gunakan kekuasaan yang dia ada, yang Allah beri tu, untuk tunjukkan lagi kehebatan kerajaan yang Allah bagi pada dia. Dia nak bawa singgah sana Ratu Sabak tu. Sebelum Ratu Sabak tu sampai dekat Palestin tu, biar singgah sana tu dah ada dah dekat Palestin tu. Kenapa Nabi Sulaiman nak buat macam ni? Kenapa? Nabi Allah Sulaiman dia menggunakan peluang kekuasaan yang dia ada, kehebatan yang dia ada, untuk menunjukkan kepada Ratu Sabak bahawa Allah itu hebat. Allah boleh bagi kuasa yang lebih besar daripada kuasa engkau. Korang yang menyembah matahari ini kan. Nabi Sulaiman menyembah Allah yang Esa. Jadi Nabi Sulaiman ni, dia nak kuatkan tentang kehebatan menjadi seorang Muslim ini. Dia gunakan kehebatan dia untuk membuka mata kan, kepada Ratu Sabah. Okay. Dan Ratu Sabah tahu Nabi Sulaiman ni dia seorang Islam. Sebab dia hantar surat tadi dah kan. Datang dalam keadaan menyerah diri. Okey. Ayat ini Nabi Sulaiman bertanya,
Maknanya Nabi Sulaiman tak tahu siapa di kalangan mereka yang boleh bawa singgah sana atau sabak yang besar itu sebelum disampai nanti daripada Yaman nak masuk ke Palestin. Maka ayat 39 ada satu jin yang digelar Ifrit. Ayat 39, qala ifritun minal jin. Berkatalah Ifrit daripada golongan jin. Okey, ini adalah jin yang memang dekat dengan Nabi Allah Sulaiman. Kita belajar sebelum ini, ada jin lain yang kerja dia memang dia berkhidmat kepada Nabi Sulaiman kan. Yang kita belajar sebelum ini, siapa-siapa yang lawan Nabi Sulaiman, Allah akan bagi azab pada dia. Oh, tapi jin yang ini, kalau kita kalau kita tengok pada ayat yang ke-38, tengok ayat 38, Nabi Allah Sulaiman panggil malak, tengok ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar. Maknanya jin ifrit itu adalah di antara pembesar Nabi Sulaiman. Jelas tak apa yang saya nak ulas ini? Maknanya jin ifrit yang duduk kat Nabi Sulaiman tentulah jin yang baik. Sebab dia menjadi pembesar Nabi Allah Sulaiman. Okay. So, salah satu daripada pembesar Nabi Allah Sulaiman itu daripada Ifritun minal jin, dia cakap, Ana, dia kata aku atika bihi, akan membawa singgah sana itu kepadamu qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Maksudnya jin ifrit yang merupakan salah seorang pembesar Nabi Allah Sulaiman, dia mengatakan sebelum majlis engkau selesai, sebelum engkau bangun meninggalkan tempat dudukmu, aku akan bawa singgah sana Ratu Sabak tu kepada engkau. Maknanya jin ifrit tu kata dia akan bawa singgah sana Ratu Sabak itu daripada Yaman nak dibawa ke Palestin. Jin ifrit ni dia meyakinkan Nabi Allah Sulaiman, dia kata wa inni alaihi laqawiyyun, sesungguhnya aku ni benar-benar kuat, aminun, lagi dapat dipercayai. Jin ini dia ada dua, jin ifrit ini dia ada dua kelebihan dia. Pertama, dia qawi, dia seorang yang kuat, dia satu jin yang kuat. Dia kena kuat, kalau tidak macam ni nak bawa singgah sana Ratu Sabak tu. Aminun, lagi boleh dipercayai. Soalannya dia kata apa? Kena percaya kat aku. Aku ni seorang yang boleh dipercayai. Aku akan bawa apa singgah sana Ratu Sabak itu. Okey, tuan-tuan. Kenapa namanya Ifritun? Wallahu ta'ala. Tapi yang pasti dia jin. Dia jin. Ifrit. Kalau kita tengok di sini, Ifrit ni di antara jin yang kuat lah. Dan dia boleh dipercayai sebab tu dia jadi salah seorang pembesar Nabi Allah Sulaiman. Okey. Apa lagi yang berlaku? Ada seorang lagi pembesar Nabi Allah Sulaiman. Ayat 40. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana bihi qabla an yarta ilaika tarfu. Okey. Berkatalah seorang yang ada ilmu dari Alkitab. Okey. Selain daripada Ifrit, daripada jin Ifrit tu, ada pula seorang yang lain, dia menerima permintaan Nabi Allah Sulaiman tadi, cuma Allah tidak terangkan kepada kita dia ni siapa. Dia jin juga ke? Ataupun dia manusia? Walaupun kita tulis dekat sini seorang, sebenarnya wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau ikut ulasan Al-Imam Tabari, dia kata itu adalah manusia.
bukan jin. Wallahu ta'ala a'lam. Kan? Kalau sebab kita tak dapat nak muktamadkan sebenarnya. Dia ni yang ada ilmu dari kitab ni, dia manusia ke jin? Sebab kalau kita tolak dia bukan jin, jin dia pandai juga kitab. Kita baca surah, kan ada tu surah Al-Jin kan? Dalam Quran ada surah nombor 72 tu kan, ada satu surah namanya surah Al-Jin. Jin itu mendengar ayat Quran Nabi baca. Jin tu cakap, ayat pertama surah Jin cakap. Kan dia kata Quran ni sangat menakjubkan. Menunjukkan jin juga tahu kandungan isi Alkitab. Jin juga dia tahu isi kandungan kitab Taurat. Ada dalam Al-Quran kata kitab Taurat tu. Ke hadis Nabi. Macam tu. Jadi Alkitab ni kitab apa? Kalau zaman Nabi Allah Sulaiman, kan, Nabi Allah Sulaiman, dia mau, pada zaman bapaknya ada kitab Zabur. Ha, kitab Zabur ni sudah pasti termasuk di antara maksud salah satu Alkitab. Termasuklah kitab Taurat. Kenapa kita kata kitab Taurat? Kerana Bani Israel pada zaman Nabi Musa ada kitab Taurat. Jadi kitab sokongannya, pengukuhannya diturunkan kitab Zabur. Cuma lelaki yang tahu ilmu dari kitab ni, kitab Tauratnya, kitab Zaburnya, cik ini siapa? Allahu'alam. Saya lebih suka, saya rasa lebih selamat untuk saya tidak meverifikasikan adakah dia jin atau manusia. Allah saja yang lebih mengetahui. Boleh jadi manusia, boleh jadi jin. Okey. Dia ni cakap, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maknanya dia akan bawa dengan lebih cepat. Seolahnya macam para ulama bagi contoh, macam kita pejam sekejap, lepas tu kita buka. Ada yang mengatakan kalau macam kita berpaling ke kanan, kemudian kita patah balik tengok ke depan. Seperti itu kelajuannya. Berbeza dengan jin ifrit tadi. Ia akan mengambil masa yang mungkin berjam-jam. Kan? Sebelum selesai majlis Nabi Sulaiman. Kan? Majlis Nabi Sulaiman tu mungkin sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kan? Selepas dia selesai majlis dia, dia bangun daripada kerusi dia, sehingga sana tu dah ada. So yang ini, dia lebih cepat. Lebih laju. Lepas tu, Nabi Allah Sulaiman dapat melihat singgah sana tu dah ada depan mata dia. Lepas tu ayat tu kata apa? Falamma ra'ahu mustaqarra indahu qala hadha min fadli rabbi. Maka tatkala dia, Nabi Allah Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya. Okey, maknanya singgasana Ratu Sabak tu dah ada depan Nabi Allah Sulaiman. Siapa yang bawa? Kalau kita lihat pada ayat ini, yang membawa tu yang ada ilmu dari Alkitab itulah. Sebab itulah yang paling cepat. Okey. Nabi Sulaiman tengok, dah ada kat depan mata dia. Lalu Nabi Allah Sulaiman mengetahui itu adalah kurniaan dari Allah. Maka dia pun berkata, apa yang aku minta boleh dapat dalam sekelip mata ni. Dia kata itu adalah pemberian Tuhanku. Tuhan kau buat macam tu, Tuhan aku nak tengok aku ni bersyukur ke? Atau aku termasuk orang yang mengkufuri nikmatnya. Okay. Kemudian, Nabi Allah Sulaiman, dia berkata lagi, dan sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Dan siapa yang tak nak bersyukur, dia kufur nikmat, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Maksudnya ayat ni, Nabi Al-Sulaiman nak ajar pada kita macam ni. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Maha Kaya, Maha Mulia, Maha Agung sejak azali lagi. Ya. Kalau
kita kalaulah makhluk Allah Ta'ala ni tak nak beriman kepada Allah, tak nak bersyukur kepada Allah, tak menggugat sedikit pun kemuliaan, kebesaran, kehebatan Allah. Itu Nabi SAW nak sampaikan. Tapi kita kalau bersyukur, kita beriman, sebenarnya ini adalah untuk kebaikan diri kita. Kenapa untuk kebaikan diri kita? Kerana Allah Ta'ala ni, dia takkan terkesan pun dengan iman kita, dengan kebaikan kita. Kerana Allah Ta'ala ni, dia tak perlukan makhluk dia. Kemuliaan dia, kehebatan dia, tidak akan, maksudnya kita ni nak jadi baik, nak jadi beriman. Bukan kerana nak menaikkan ketinggian Allah Ta'ala tu, tak. Kerana Allah tu sejak azali dia dah hebat dah. Manusia baik ke, manusia tak baik ke, memang itulah kehebatan Allah sejak daripada azali lagi. Itu yang Nabi Allah Sulaiman nak beritahu kepada kita semua. Baik, tuan-tuan, apa lagi yang berlaku selepas itu? Kita kena sambung siri yang kelima. InsyaAllah, episod yang kelima, minggu hadapan hari Jumaat. Kita akan memasuki perbincangan tentang kedatangan Ratu Sabah itu bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Macam mana dia datang? Apa yang berlaku? Itu kena bincang pada episod yang ke-5 insya-Allah. Baik, ada apa-apa persoalan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah 1 jam, lebih kurang 1 jam, dekat 1 jam 15 minit dengan kurniaan dan rahmat dari Allah. Baik, jelas ke siri jejak kisah Nabi Sulaiman pada pagi ini? Ada persoalan, pertanyaan? Ada apa-apa maklumat yang nak ditambah? Kalau tiada, kita jumpa pada hari yang akan datang, insya-Allah. Kita bertemu lagi. Tapi malam ni, jangan lupa untuk ikuti siri yang berikutnya, iaitu kisah Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Okay, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan perempuan. Walaupun sangat sibuk dengan banyak aktiviti kan. Nak pergi kendurinya, macam-macam. Kan Sabtu Ahad ni biasalah kan. Anak ajak keluar lah, nak berjalan lah. Okay, tetapi dapat juga menemani saya di secara langsung di FB page, di aplikasi Zoom dan juga di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah. Pastikan nota tuan-tuan dapat dan pastikan kalau ada yang terlepas pada siri yang pertama, episod pertama, boleh ikuti rakaman yang telah pun di upload di YouTube. Jazakumullahu khairah. Salah silap, mohon ampun dan maaf kalau ada mana-mana fakta yang saya sampaikan tidak tepat, ataupun tuan-tuan ada maklumat yang lebih tepat, tolong kongsikan. Sama-sama kita mengambil manfaat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.